Didik TV KPM. Okey, untuk seterusnya kita akan belajar tentang kos pengeluaran. Okey, yang ni penting ni, kos. Okey, kos ya. Okey. Tadi kita dah belajar pasal input. Ya. Tapi bila kita jadikan dia dalam bentuk Kos. ringgit Malaysia, dia akan menjadi kos lah sebab yang input tadi dalam unit. Faham. Jadi kos dalam RM. Jadi kos pengeluaran ialah segala perbelanjaan terhadap input yang digunakan dalam proses pengeluaran. Di mana sama je macam yang kita belajar input tadi. Ya. Dalam jangka pendek ada input tetap dan input berubah. Jadi dalam kos pengeluaran kita ada kos tetap dan kos berubah. Berubah, okey. Okey. Jadi ini ialah jadual kos pengeluaran jangka pendek sebuah firma. Masih dalam jangka pendek. Ya. Kerana apa, Chris? Kerana ada kos tetap, betul tak? Ya, betul. Okey, Sebab okey. ada kos tetap Okey. sekurang-kurangnya Satu. ya. Jadi sama ya, kita ada kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos purata dan kos marginal. Tapi sebelum tu kita akan belajar dulu konsep-konsep kos tersebut. Okey. Okey, Chris, kita lihat dalam slide kita. Okey, Okey. cuba Chris baca ya. Okey, boleh cikgu? Kos tetap. Kos tetap ialah bayaran yang dilakukan oleh firma terhadap penggunaan input-input tetap dalam proses pengeluaran. Sebagai contoh, bayaran sewa bangunan. Dan kos tetap hanya wujud dalam jangka masa pendek dan wujud walaupun output sifar. Secara rumusnya, kos tetap sama dengan harga input tetap darab dengan kuantiti input tetap. Ya, kalau dalam input tetap, kita ada bangunan, kita ada tanah. Jadi, bila jadi kos tetap, kita katakan bayaran kepada sewa tanah. Sewa tu. Okey, faham. Okey, seterusnya ialah kos berubah. Jadi Okey. kos berubah ialah bayaran yang dilakukan oleh firma terhadap input-input berubah dalam pengeluaran. Jadi contohnya ialah upah buruh. Kalau input berubah tadi buruh, Ya. jadi kos berubah ialah upah Upah buruh. buruh. Okey. Dan dia berhubung secara langsung dengan perubahan tingkat Output. output. Kita tengok rumus dia, Chris. Kos berubah sama dengan harga input berubah. Kita darab dengan kuantiti input berubah. Okey, faham? Seterusnya ialah jumlah kos. Tadi kita dah ada kos tetap dan kos berubah. Jadi jumlah kos ialah kos tetap kita tambah dengan jumlah kos berubah. Okey, faham, Jadi cikgu? jumlah kos ni merujuk kepada kesemua jenis kos yang digunakan dalam proses pengeluaran. Okey. Okey, Chris, Baiklah. sekali lagi kita ada macam mana kita nak menghitung jumlah kos ya. Okey. Okey, kalau kita lihat pada slide kita. Ya. Okey, macam mana kita nak dapat jumlah kos 150 ialah dengan menjumlahkan kos tetap kita tambah dengan kos berubah. Jadi RM 100 kita tambah dengan RM 50. Jadi jawapannya 150. RM50. Okey, senang kan, Chris? Senang, cikgu. Okey, cuba Chris buat Okey. yang X tu. Untuk X Okey, kalau untuk X, kos tetap ialah RM100 campur dengan kos berubah RM160. Jadi X ialah RM260. Okey, kita lihat jawapannya. Ya, memang terbaiklah, Chris. Terima kasih, cikgu. Okey. Okey. Okey, seterusnya, Chris, kita lihat kepada kos purata. Baiklah. Kos purata merujuk kepada kos seunit output. Kos untuk seunit output. Output, Jadi okey. rumus dia, jumlah kos kita bahagikan dengan jumlah output. Kita lihat hitungan ringkas ni, macam Baiklah. mana kita nak dapat kos purata. Okey, so Jumlah kos bahagi dengan jumlah output. Jadi kita dapat, macam mana kita dapat RM65 tu? 260 bahagi dengan 4. Ya. Okey. Jadi dapat jawapannya RM65. 65. Okey, Chris nak buat soalan Nak X buat, tu? cikgu. Nak buat. Okey. So, jumlah kos bahagi dengan jumlah output. Kita akan dapat 295 bahagi dengan 5. 295 divided by 5. Jawapan dia ialah RM59, cikgu. Okey, semak jawapan pada slide. Yes. Betul tak? Okey, betul Okey, ya. betul. Okey, dah faham nampaknya. Kita Faham. beralih kepada kos marginal. Okey. Jadi, kos marginal ni sama tadi macam kita ada jumpa marginal tadi kan, keluaran marginal. Tapi yang ni lain sikit. Ya.
kos marginal merujuk kepada perubahan dalam jumlah kos kesan daripada perubahan dalam seunit output. Okey. Jadi dia punya rumus ialah perubahan dalam jumlah kos ataupun TC itu, Okey. total cost, bahagi dengan perubahan dalam jumlah output. Okey. Ya, ataupun kita boleh guna juga rumus perubahan dalam kos berubah, kita bahagi dengan perubahan dalam jumlah output. Okey, kita lihat pada slide ni. Okey, macam mana kita dapat kos marginal 45, sama macam tadi. Kita bahagikan dengan perubahan TC, jumlah kos. Yang bawah ni kita tolak yang atas ni, 195, kita tolak dengan 150. Okey, kemudian kita bahagikan dengan perubahan jumlah output. 2 kita tolak dengan 1. Okey, dapat jawapannya RM45. Okey, faham? Okey, Chris nak cuba X? Nak cuba cikgu? Okey. Untuk X, perubahan jumlah kos ialah 260 tolak dengan 230 bahagi dengan perubahan jumlah output iaitu 4 tolak 3 dari 1. Jawapan dia ialah RM30 cikgu. RM30. Betul tak cikgu? Allah. Memang bagus. Yes. Terbaik ya. Terima kasih cikgu. Okey, sekarang Chris, kita dah tahu macam mana kita nak mengira jumlah kos, macam mana kita nak mengira kos purata, macam mana kita nak mengira kos marginal. Sekarang kita nak menjelaskan jadual ni secara deskriptif tentang kos pengeluaran jangka pendek. Jadi kita nak melihat hubungan antara jumlah output dengan kos-kos tersebut. Okey. Okey, boleh Chris? Okey, cikgu buat satu. Okey. Cikgu nak melihat hubungan antara jumlah output dengan jumlah kos tetap. Okey, faham. Okey. Kalau kita lihat pada jadual tersebut, okey, apabila jumlah output meningkat daripada 0 hingga 8, Chris tengok apa berlaku pada kos tetap. Kos tetap tidak berubah. Ya, kos tetap tidak berubah, tetap sama sebanyak RM100 kan? Okey. Okey, maksudnya semakin tinggi tingkat output, kos tetap kita statik ya. Okey, faham. Ya? Okey, sekarang kita lihat pada kos berubah. Okey. Chris nak cuba? Nak cuba cikgu. Semakin meningkat jumlah output, semakin meningkat kos berubah. Betul tak cikgu? Ya, betul ya. Okey. Okey, kita lihat kepada jumlah kos. Sama, kalau kos berubah semakin meningkat, maksudnya jumlah kos kita semakin meningkat apabila output meningkat. Okey, faham. Kemudian kita lihat kepada kos purata. Okey, kita lihat pada kos purata, apabila jumlah output meningkat, kita lihat kos purata kita semakin berkurang. Betul tak, Chris? Betul, cikgu. Okey, berkurang sehingga output ke berapa tu? Output ke 6, cikgu. Okey, bagus. Kemudian Chris nampak tak? Apabila kita tambah lagi jumlah output tu, kos purata akan meningkat semula. Jadi, bila kita belajar tentang kos, biasanya firma akan mengambil kos yang paling minimum ke maksimum? Paling minimum. Ya, bagus. Minimum. Jadi, kos yang paling minimum untuk kos purata pada output ke berapa? Ke 6, cikgu. Output ke 6. Ya, sebanyak 57.5. Okey, kita lihat pada kos marginal. Baiklah. Okey, apabila jumlah output meningkat, kita lihat kos marginal juga semakin menurun sehingga output ke 4. Ya. Kemudian dia meningkat semula selepas output ke 5. Jadi kita lihat kat situ yang minimum dia kat mana? Di output ke 4, cikgu, RM30. RM30. Jadi kita dah faham macam mana kita nak menghubungkan antara jumlah kos dalam satu-satu pengeluaran, hubungannya dengan output. Okey, sekarang Chris, kita dah tahu macam mana kita nak
mengira keluaran purata tadi, keluaran marginal. Sekarang kita dah tahu mengira kos purata, kos marginal. Ya. Cikgu ada satu permainan nak main dengan Chris. Oh, yang ni? Yang ni. Kita nak main teka silang kata. Okey. Jadi, apa soalan dia, cikgu? Okey, kita lihat soalan pertama. Kena isi tempat kosong lah, cikgu. Okey, kena isi tempat kosong. Okey. Soalan 1, tempat kosong ialah suatu proses yang menggabungkan sumber ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey. Macam mana murid-murid? Boleh tolong Abang Chris tak? Jawapan yang pertama. Pengeluaran. Okey. Cikgu, betul tak? Pengeluaran. Pengeluaran. Okay. Cuba Cuba. Yang ni marker tau. Tak boleh nak padam nanti. P E N G E L U A R A N. Pengeluaran. Bagus. Okey, selesai satu soalan. Okey, soalan kedua. Unit ekonomi yang menggabungkan faktor pengeluaran bagi menghasilkan barangan. Okey, saya rasa yang kedua ni firma. So F I R M A. Bijak ya. Okay. Bijak ya. Okey. Terima kasih cikgu. Bagus. Okey, so far so good. So far so good ya. Baiklah, seterusnya. Okey, yang ketiga, keluaran tempat kosong merujuk kepada jumlah kuantiti keluaran yang dapat dihasilkan oleh seunit input berubah. Okay, keluaran 1, 2, apa 3, tadi? 4, 5, 6. Keluaran purata ke, cikgu? P U R A T A. Okey, cemerlang. Okey. Kemudian soalan keberapa seterusnya? Soalan keempat, cikgu. Okey, keempat. Faktor pengeluaran yang digunakan dalam proses pengeluaran. Pengeluaran. Faktor pengeluaran yang digunakan. So, confirm output lah, cikgu. Bukan faktor pengeluaran. Start dengan huruf I. Okey, cikgu dah bagi tip dah. Okey. Bukan output, input. Okey. Kemudian soalan yang kelima. Baiklah. Tempat kosong, yang ni mesti tahu. Tempat kosong ialah barang atau perkhidmatan yang dihasilkan dalam proses pengeluaran. Yang ni baru output, cikgu. Okey. A U T P U T. Okey, betul. Okey, lagi satu. Akhir sekali. Okey. Kos tempat kosong merujuk kepada perubahan dalam jumlah kos kesan daripada perubahan dalam seunit output. Ini kos margin? Bukan. Kos marginal. M R G E, bukan J kan? G kan, cikgu? G N A L. Okey. Memang terbaik, Chris. Betul ke, cikgu? Jadi kita dah dapat menjawab kesemua 6 soalan. Terima kasih semua. Okey, terima kasih kawan-kawan kerana telah membantu Abang Chris jawablah soalan hari ini. Tapi cikgu, nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Tapi sebelum itu, cikgu, mungkin cikgu nak kongsikan rumusan tentang apa yang telah kita belajar hari ini, cikgu. Silakan. Baik, pada hari ini kita telah belajar tentang tajuk pengeluaran, di mana dalam tajuk pengeluaran tu kita telah belajar fungsi pengeluaran jangka pendek, yang mana sekurang-kurangnya mesti ada apa tadi? Satu input tetap. Ya, satu input tetap. Dan kemudian kita belajar tentang kos pengeluaran, di mana kita menghitung jumlah kos, kos purata dan juga kos marginal. Okey, baiklah, cikgu. Dan bagaimanakah prestasi Chris untuk kelas hari ini, cikgu? Sangat cemerlang. Sangat cemerlang. Okey, terima kasih. Dan cikgu, bagaimanakah murid-murid di rumah nak dapatkan bahan tambahan untuk kelas kita hari ini, cikgu? Baik, murid-murid di rumah boleh mendapatkan bahan tambahan dalam portal Delima. Didik TV KPM